أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada pagi yang barakah dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama pada pagi subuh ataupun di dalam slot kuliah subuh kita setiap minggu yang keempat, insya-Allah pada hari Ahad, yang mana hadirin hadirat ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada pagi yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, daripada kalangan manusia ataupun insan yang berada di keliling kita, Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk bangkit masih meminjam nafas sedikit pada pagi barakah untuk kita hadir bersama-sama berjemaah. Jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada Al-Fadil Tuan Imam Ustaz Muhaimin sebentar tadi memimpin mengetuai solat fardu subuh dengan begitu jelas, dengan begitu tartil, dengan begitu tertib. Juga jutaan terima kasih kepada pengurusi kita Tuan Haji Daud dan kepada semua ahli jemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fid dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada pagi ni kita nak sambung di dalam kitab Ayyuhal Walad kita, wahai anakku yang tercinta. Insya-Allah kita tangguh pada bulan yang lalu, iaitulah nasihat daripada seorang ulama besar namanya Khatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Okay? Dia ada bagi 8 wasiat dalam kitab kita. Hari tu dah bahas dah 1, 2, 3, 4. Jadi pagi ni Ustaz nak sambung sikit baki dia, bermula iaitulah pada nasihat yang kelima, ataupun dia katakan satu bentuk faedah kelebihan. Sebab tu ulama pun nasihatkan kita kerana asalnya agama ni nasihat. Okey, bukan kita tegur orang, kita bagi tahu kepada orang syarat dia orang tu kena buat dulu, tak. Sebab tu ulama karangkan kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia tak semayang, tak solat, tak tutup aurat. Tapi dia pesan dengan anak dia, Along kalau nak keluar, nak pergi beli barang, nak pergi apa, tutup aurat elok-elok. Wajib dengar. Yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nampak? Kenapa?
Kerana amar makruf nahi mungkar ni semua kena buat, bukan pemerintah je. Itu dah memang dah kita ni. Nah, dia tak tutup aurat, tak ada masalah pun bagi diri dia lah. Tapi anak dia, oh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Contoh, nah, Along, jangan lupa solat Zuhur tu. Nah, pergi mana-mana solat jangan tinggal. Dia tak solat, maka wajib untuk dengar. Kerana dalam hadis sebut unzur ila maqal wala tanzur ila maqal. Tengok apa butir perkataan orang bercakap, jangan tengok batang tubuh dia. Kalau dia kata benda baik, ikut. Nah, tapi dia kata sebaliknya, walaupun dia orang yang baik, dia kata benda buruk, jangan ikut. Nah, jadi sebab tu dia kata dekat sini faedah, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, nasihat wasiat al-asim. Dia pesan pada kita satu bentuk nasihat, teguran. Sebab kadang-kadang daripada kalangan masyarakat kita, dia jadi satu mentaliti. Nah, nak tegur orang tu, kau pun lebih kurang aku, ya ada hati nak tegur, tak? Tapi satu kedudukan dalam mengaji tasawuf, betul lah, kita kena berubah dulu. Nah, tetapi bergeraknya amar ma'ruf nahi mungkar tak syarat untuk kita buat dulu. Kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, sesungguhnya aku melihat, aku ni pengarang kitab ni lah, ataupun nasihat wasiat al-hakim al-asam ni, sesungguhnya aku melihat ramai daripada orang, iaitulah masyarakat awam, kebanyakan orang lah, dia panggil orang awam lah kalau dalam kitab. Kalau kita ni dia panggil apa? Nah, masyarakat sekitar saling memaki dan membuka keaiban serta umpat mengumpat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita saling maki memaki. Okey, kalau yang ada kitab, tulis sikit dekat situ. Maki memaki tu perkara yang mungkar ditegur dan dia sendiri melakukan mungkar. Di dalam pengajian kitab ni, dia nampak benda yang buruk, tapi cara kaedah dia tu, okay? Kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, itulah bagai-bagai maksiat yang besar di dalam ilmu tasawuf. Contoh, tuan-tuan nampak orang maghrib-maghrib tu main bola kat padang tu. Dulu contoh lah. Nah, kau tuan pergi dekat padang tu, geng-geng orang muda tu, oi, kau tak reti ke maghrib ni nak jadi setan ke apa? Nah, orang nak tegur tu, nah, ada kaedah. Nah, kecuali dalam memang medan dia, dalam majlis dia, dalam kita kata kedudukan, itu lain. Seorang murabbi, seorang guru bagi tahu secara umum, itu lain. Dalam medan, dengar ceramah, ada kitab, ada nota, itu lain. Nah, dia tegur, pedas dan sebagainya, buat kita terasa dia tak tuju. Tapi kaedah kita berada di lapangan. Jangan gitu. Nah, kita tegur perkara mungkar, betul dah dia buat tu tak betul, tetapi dengan cara yang mungkar, maka kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, pergi balik, itulah perkara sebesar-besar mungkar. Dia takkan jadi buah tu. Nah, dia takkan jadi. Tegur dengan mungkar, dia buat benda mungkar, tegur dengan cara mungkar, kecuali dia sebut dalam kitab ulil amri. Ulil amri lain. Okey, nampak orang menyamun, nampak orang ragut, polis datang. Nah, engkau buat kerja apa ni, dimaki hamun ni polis. Nah, engkau buat kerja apa ni, engkau dah tak ada kerja lain ke? Contoh, engkau buat apa benda ni? Nah, atas jalan pemerintah, tapi pun tak boleh sampai menyakiti. Nah, dia tegur, engkau tak serik-serik lagi ke? Engkau baru 2 bulan lepas masuk lokap, ni engkau datang lagi. Contoh, itu jalan lain. Nah, teguran mendalam sebab dia ada autoriti. Adapun kita, kata pengarang kitab, ramai aku melihat daripada kalangan masyarakat maki memaki dan umpat mengumpat. Ni tak syarat lah orang perempuan, walaupun kebanyakannya begitulah. Kebanyakan, bukan semualah, kebanyakan.
Nah, dalam grup WhatsApp tu ada grup community. Nah, dalam handphone tu ada grup surau Al-Aziz, ada grup blog, ada grup kita katakan sukan, ada grup badminton, ada grup jangan mengumpat. Tajuk tu highlight tu. Tapi itulah dalam tu mengumpat banyak. Nah, tajuk tu jangan mengumpat. Nah, tajuk-tajuk WhatsApp, tajuk grup WhatsApp dilarang mengumpat. Nah, tapi dalam tu lah mengumpat. Ustaz tahu mana? Aku pernah dia orang salah add aku. Nah, ni apa pasal pula ni? Nah, dilarang mengumpat pula ni, salah add grup WhatsApp. Nah, dia boleh remove bila kita, tapi grup tu tetap ada, kita boleh tengok. Nah, tengok celah mana pula ni, la haula wala. Tengok ahli-ahli dia ni sekitar rumah aku ni lebih kurang. Nah, tengok geng-geng ni, grup dilarang mengumpat, la haula wala. Nah, jadi hati-hati. Okey, dan aku dapati mengumpat ni macam mana Ustaz? Maki hamun tu satu dah faham dah. Nah, maki hamun, baru ni. Jadi mufti wilayah tegur kan tentang Coldplay. Dia sekolah kan mufti wilayah balik. Ni bisa tuan-tuan. Saya baca pun gerun. Mufti wilayah antara yang terkedepan lah dalam bab. Saya tak baca lagi mufti-mufti lain, tak dapat pun. Tapi tak tahulah, kot mungkin ada lah. Tapi satu suara, betul lah, mungkinlah dia buat dekat Bukit Jalil tu kan atas waktu KL, betul tak? Mungkin mufti-mufti lain diam je lah, tak apalah, okey lah tu. Nah, tapi mufti wilayah Sahibus Sahamah Dr. Luqman sebut, siapa yang daripada jauh tu, yang kau berkampung dekat Bukit Jalil seawal jam 9 pagi tu, tak kira lah kau datang pukul berapa pun, faham ke tidak ni? Kalau semayang kamu tu tadi dengan adanya perbuatan ataupun ibadah yang dinamakan masafatil qasri, tak faham lah kalau masafatil qasri ni payah pencerahan daripada Sahibus Sama. Tapi statement, siapa yang daripada jauh, yang ada dua marhala 90 km, bercadang nak buat jamak dan qasar, ketika mana pergi konsert Coldplay ataupun apa-apa, semayang tu tak sah. Bukan dengan makna semayang tu tak dapat 27 ke, semayang tu hanya dapat pahala, tak sah. Faham tak? Sebab semayang tu kena buat juga, walaupun dalam keadaan maksiat, walaupun kita kata tak ada wuduk, walaupun apa keadaan, solat tetap kena buat. Okay? Ada orang kata, Ustaz betul ke semayang orang makan riba tak diangkat? Betul? Ustaz betul ke orang mabuk ni tadi Ustaz semayang dia tak diangkat? Betul? Tapi dia tetap kena buat. Ustaz, ada orang kata dalam hadis sebut, hadis sahih, Nabi sebut 3 amalan tak diangkat walaupun sejengkal. Orang putus silaturrahim, seorang yang kita kata sengaja meninggalkan solat, seorang isteri derhaka kepada suami. Tuan Ustaz, dah dekat 3-4 hari dah ni, saya pun tak bertegur dengan suami. Lepas tu akak jadi macam mana? Saya tahulah memang saya salah Ustaz. Peduli lah Ustaz lah tak. Tak apalah, akak minta lah doa, mudah-mudahan lembut. Untuk maklumat Ustaz, saya tak semayang dah 3 hari Ustaz, cuti Ustaz. Kenapa pula kak? Kan dalam hadis sebut, kalau isteri derhaka kepada suami, semayang tu tak diangkat walaupun sejengkal Ustaz. Jadi untuk apa akak semayang? Akak mabuk ketum nama dia. Semayang tu akak tetap kena buat. Akak derhaka ke tak derhaka, cuma ni Nabi nak suruh be careful. Nah, samalah cerita ni. Dia komen dekat bawah, dia buat status. Gila betul.
Ha? Mufti ingat mufti Tuhan je. Ha? Nak sahkan semayang orang, tak nak sahkan semayang orang. Mufti tak payahlah nak sibuk-sibuk ambil kerja Tuhan. Macam itulah lebih kurang lah, kalau bahasa yang mudah kita nak faham. Nah, sibuk nak ambil tugas Tuhan pula, kalau bahasa nada lah, tapi dia bentuk tulisan. Tapi kalau mudah nak fahamnya, kita yang mari mengaji ni, yang tengok live ni, nah, mufti pula sibuk-sibuk nak ambil kerja Tuhan, sah ke tidak ke. Nah, biarlah orang nak pergi konsert Coldplay tu, nak jamak qasar ke, nak buat zuhur 2, asar 2, jamak takdim, jamak takhir ke. Mu ni kalau mula dah tu geram tadi. Tahu tak salah satu syarat sah jamak dan qasar masa fatil qasri, jangan ada dalam perjalanan itu tadi nawaitu, bukan buat, belum buat lagi. Itu beza. Pergi mengaji kitab Makhzanul Jawahir, saya tak buat lagi ustaz, cadang memang nak zina, tak zina lagi ustaz. Saya cadang nak minum arak je ustaz, tak buat lagi. Dalam perjalanan boleh jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tukarkan, betul tak? Dalam perjalanan niat je, belum buat. Dosa tu tak dapat lagi, kita tak bicara dosa. Daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, kita buat niat nak buat benda baik, Allah Ta'ala bayar dah. Buat 2 pahala yang lain. Tapi kalau maksiat, niat nak buat, belum lagi, belum dibayar dosa lagi, tapi buat baru dibayar. Akan tetapi jamak dan qasar bukan begitu. Jamak dan qasar keluar daripada Putrajaya, contohlah. Nak pergi kepada satu tempat, katalah Ipoh, ada konsert, ada apa-apa, keluar Putrajaya, naik tol Jalan Duta, sampai tol Jalan Duta tu semayang dululah jamak qasar. Nah, tengoklah kan, kalau sempat pergi konsert tu sempatlah, kalau tak balik motor lah, contoh. Nah, pergi tempat lain lah. Dalam perjalanan tu tak boleh dah nak buat. Keluar Putrajaya tu tak boleh dah, belum buat lagi. Iya ustaz, itulah yang ulama maksudkan, itulah yang Nabi bahas. Dalam perjalanan, bukan saya tak buat lagi ustaz. Bukan ke dalam hadis sebut kalau kita niat je nak buat maksiat, tapi kita tak buat lagi, belum lagi dibayar dosa kita. Betul, itu perbahasan yang tu, perbahasan jamak qasar mufti tegur. Saya seram betul lah tengok tuan-tuan. Nah, bahasa mudah lah, minta maaf tuan-tuan, bahasa mudah lah. Kau betul-betul panggil bala betul lah kali. Nah, dia sekolahkan mufti pula. Kali mufti kena pergi mengaji lebih sikit. Masya Allah. Bukan kau pergi mengaji lebih sikit. Kalau tengok tuan-tuan buka Facebook, nah, buka TikTok, dia orang screenshot. Nah, tak tahulah gambar muka orangnya tak ada. Nah, tapi nama-nama tu macam nama orang Islam. Wallahu alam. Ada yang kata apa? Ini dia panggil umat ke kaum, saya lupa dah. Tapi yang tu dekat YouTube. Kat YouTube boleh komen bawah tu kan, umat Muhammad dah takut dengan pelangi dah. Pelangi tu bukan pelangi yang kita mengaji dulu tu, Michael Jackson kena balik India Utara tu. Bukan yang tu, merah Michael Jackson J Jingle. Bukan tu. Pelangi tu dia punya simbolik gay, apa? LGBT tu. LGBT simbolik tu. Kan antaranya mufti tegur. Kita tak tahulah Coldplay ni orang panggil dia tu LGBT ke tidak, tapi mufti sebut antara yang mendukung. Tu perkataan orang alim. Nasihat daripada saya bla 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 bla, bahawasanya mendukung kepada LGBT ataupun perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Nak mendukung, kita tak tuduh orang tu, tapi dia naik atas pentas sebelum ni pegang bendera pelangi,
Nah, kalau tengok tulisan Coldplay tu, background warna hitam tapi COLDPLAY, iaitulah pelangi punya tulisan, diwarnakan dalam bentuk pelangi. Nah, ulama tegur dah. Dia kata, umat Nabi Muhammad ni dah mula takut dah, warna pelangi pun takut. Nah, apa kena mengena kau sebut dengan nama Nabi aku? Lepas tu orang perang besok, orang kelahi besok, kau kata orang resis. Engkau yang minta orang bayar kau dengan harga mahal. Yang mana faham, tak faham sudah. Nah, bila orang naik angin, kau cakap orang Melayu ni lah, orang Islam ni lah. Nah, engkau yang minta untuk dibayar dengan harga mahal. Kami tak ada masalah, bukan nak gambarkan, tapi jangan sampai macam tu. Apa kena-mengena pula umat Muhammad? Sebut je lah orang Islam ke, orang Melayu ke. Nah, dah mula orang Melayu dekat Malaysia ni dah mula takut dah. Okey lagi. Yang kau petik nama Nabi aku tak ada kena-mengena umat Nabi Muhammad dah mula takut. Lebih kurang gitulah. Siapa tak ingat lah. Nah, umat Nabi Muhammad dah mula takut dengan warna pelangi dah. Pelangi baru sampai dah takut. Nah, besok kalau orang mula angin besok, kalau orang dapat jumpa kau besok, orang pegang kau besok, capak dalam sungai Kelang, kau marah. Bukan kita nak, tak. Kita tak nak buat macam tu, tapi hati-hati. Demi agama Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf nak sebut. Bermandi darah pun kita sanggup. Tapi bukan kita minta begitu. Nah, awak nak kutuk orang Islam, awak nak kutuk mufti kita, awak nak maki hamun mufti kita. Mungkin ada tempat yang kita kata bukan kita setuju perbuatan awak, tapi kita boleh terima sebab awak mujahid. Tapi kalau main sampai nama petik nama Nabi kita pula yang tak berkait apa benda dengan kau, lepas tu buat ikon tulisan macam nangis tu, macam menganjing lah. Umat Nabi Muhammad dah mula takut pelangi nak datang, buat apa? Macam anjing lah. Dengan ikon wajah tu. Ni kadang-kadang tuan-tuan yang rahmat, bila orang marah, bila orang Melayu mula jadi itu sebab hati-hati. Kadang-kadang benda macam ni yang membuatkan resis awak duk sebut perkauman tu bangkit. Orang sikit pun tak usik awak. Mungkin awak nak minum arak, awak berhibur kelab malam sampai awak minum arak, drive kereta langgar orang, mati anak orang. Awak mabuk, awak zina, awak main judi, bla 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 bla. Ada lagi tempat kita, okeylah, tak apalah, mungkin bla 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 dia nak buat ke agama dia ke. Tapi sampai nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan medan dia nak. Itu bukan medan dia. Ni pesanan saya ni. Pihak surau ni buat live ni pesanan saya. Bukan kita nak kelahi, na'udzubillah, dah. Tetapi hati-hati. Awak nak pergi konsert Coldplay, memang dah diizinkan, okeylah, tak apa dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah, Allah Ta'ala bagi taufik, tapi jangan sesekali. Ni suara saya je, Cak Ayam ni, mewakili orang-orang ramai ni. Jangan sesekali petik nama Nabi kita kau buat-buat menganjing. Esok kalau orang jumpa, orang pegang, jadi lain tempat dia. Okey, habis. Dan kata dia lagi, mengumpat ini memperkatakan benda yang betul, tetapi sekiranya diketahui oleh empunya diri, dia tidak senang dan tidak selesa. Itu mengumpat. Mengumpat. Ya Allah, akak tu kenapa 5 hari tu kami malam Jumaat, kenapa baca Yasin, ada doa selamat apa tu? Ya Allah, ada seorang akak tu dia duduk blok depan tu, kenapa? Dia, ya Allah, dah lah gemuk dia tu, lain macam tu. Lepas tu pendik dia tu, kenapa? Dia tapau je semua makanan tu. Orang belum habis lagi, habis dia bungkusnya dekat dapur tu. Contoh
contoh. Nah, geram betul lah. Itulah namanya mengumpat. Nah, memang dia buat. Kalau dia buat benda tak betul, itu nama fitnah. Nah, mengumpat. Allah, dalam gemuk, pendek, makan tak ingat orang belakang, belejin ke saka. La ilaha illallah. Nah, pergi tegur je. Assalamualaikum kak, minta maaf kak, dekat ni kita belum boleh tapau lagi sebab jemaah ada lagi yang tak dapat tu. Begitu. Dia kadang-kadang orang tak faham. Dululah mungkin sini mungkin tak ada lah kot. Alhamdulillah. Dulu tempat saya sakan dulu. Orang belum habis lagi malam Jumaat. Dia dah bungkus siap-siap bubuh dalam raga motor dia. Tu. Jam betul saya. Kita mengurusi. Ustaz, makanan tak cukup. Ustaz rasa order banyak. Ustaz ada yang tapau awal-awal. Bungkus siap-siap. Jangan akan ambil hak orang tu. Lain kalau dah pukul 9.30 malam, pukul 10 orang dah kemah tu. Ustaz, saya ambil sikit dia Ustaz ya. Ambil lah kak. Barang orang dah tak makan dah, orang dah balik habis dah. Tu lain. Ini baru orang nak sembahyang isyak, Allahu Akbar, azan. Dia dah siap-siap dah bungkus. Packing. Kita pula mengata dia. Itulah namanya mengumpat. Ustaz saya bukan apa Ustaz. Saya cakap dengan kawan saya Ustaz, ya Allah, itulah namanya mengumpat. Dan aku dapati hal ini, kata pengarang kitab, berpunca daripada sifat hasad di dalam memiliki harta. Adanya perasaan dengki, naiknya sifat memaki, naiknya sifat mengumpat. Kepala dia tarik belakang balik. Keyword dia, kata kunci dia, perkara yang utama bermula daripada ada sakit-sakit hati dalam lubuk kita ni tadi, jiwa kita ni tadi, kalbu ni tadi. Kita dengki dengan orang yang memiliki harta, walaupun bukan dengan sipulan nakak tadi tu. Dulu ngaji pun tidak. Mula ada dengki tentang harta, tengok orang tu lebih sikit, atau kedudukan. Ni dia ada. Gabungkan dengan yang ketiga, datang sifat mengumpat, sifat memaki, sifat mengherdik. Datang daripada tiga: hasad cari harta, hasad kedudukan pangkat, dan yang ketiga daripada sudut ilmu. Ni jaranglah ilmu ni, tapi ada. Tengok orang lebih sikit tak boleh. Ataupun sebaliknya pula, duk berasa Allah Ta'ala pinjamkan harta kita, duit banyak, mula sombong. Hati-hati. Allah Ta'ala pinjamkan sekejap harta pada kita, kan? Baru ni kan ada seorang kosmetik, jutawan lah, kosmetik lah, nak kata jutawan pun wallahualam lah. Orang tegur, kak, kalau nak kaya kak, jaga 2 rakaat kak sembahyang sunat. Dia kata 2 rakaat selepas subuh. 2 rakaat selepas solat fardu subuh. Mana ada 2 rakaat selepas fardu subuh? Itu waktu tahrim, mana ada. Tapi tak kisahlah tu, kot dianggap sembahyang duha. Ataupun dia tersalah faham yang Nabi sebut qabla al-fajri tu, 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya tu. Tu tak kisahlah tu. Tapi jangan kita memerli-merli, kita membabitkan solat. Kau tak payah nasihat akulah. Jangan. Dia benda nasihat ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita buat ke kita tak buat ke, orang tegur kita. Sebab tu dia bukan hadis tau. Ustaz ngaji dulu, tok guru sebut, dia ambil daripada kalam ulama. Ketika orang lain berbicara, ketika orang jahil berbicara, lebih kurang tuan-tuan faham dah maksud Ustaz dah? Kata-kata Buya Hamka barangkali, Ustaz pun lupa dah waktu Ustaz mengaji. Ketika orang jahil berbicara, engkau diam ya. Bukan diam tu dengan makna kita diam, kita tak counter balik, bukan. Waktu dia tengah cakap tu, dalam medan dia tu, mungkin 10 minit, 15 minit tu, kau diam je. Kerana kalau kau bercakap tu,
akan menandakan seolah-olah orang jahil menganggap engkau sokong dia. Tetapi ketika orang yang cerdik dan bijaksana menasihatimu, jangan kau buat main-main. Kerana ketika mana dia dah tak nasihat kepada engkau, itu tanda sebenarnya engkau jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah lebih kuat antaranya. Nah, ada kata-kata hukama. Ketika orang jahil cakap, kau diam je dulu, dengar. Jangan cakap banyak-banyak. Nah, takut nanti dia faham kau sokong dia pula. Tapi ketika mana orang cerdik, orang alim, nah, ada nasihat, ada teguran, ketika itu ambil teguran tu. Kerana sampai satu masa dia dah tak tegur kau dah. Kalau dia dah tak nak kat kau dah. Nah, kalau dia dah buat tak peduli kat kau, dia buat tak erti je. Nah, dia nasihat kau macam ni, macam ni, macam ni. Samalah dalam agama. Bila orang nasihat kita, Ustaz jaga macam ni Ustaz, insya-Allah saya dah buat. Boleh tak? Apa masalahnya? Dia ni pula nak ceramah aku. Kau siapa? Aku Ustaz. Dah. Jangan faham macam tu. Nah, kita Allah Ta'ala bagi pinjam kekayaan, meniaga, Alhamdulillah lah. Nah, tak tahulah kok kaya setara mana pun, tapi tak boleh lawan Qarun. Qarun tu bapak segala kaya. Nah, mati tenggelam dengan harta. Sampai kat tanah Melayu pun orang sebut harta karun. Mana ada harta karun? Harta Qarun asalnya nama. Tapi orang Melayu gali buat tanah kat Batu Pahat ke. Nah, kat mana? Kat Ipoh ke mana-mana dah. Nah, nak buat rumah tapak kan gali dulu, dia panggil buat footing. Gali pakai beko. Jumpa kotak emas. Peti besi. Alhamdulillah jumpa harta karun. Celah mana pula karun pula. Nah, Qarun. Tu sampai ke sini nama dia. Tengok macam mana Allah Ta'ala murka dia. Awak barulah boleh duduk rumah banglo sikit. Allah Ta'ala bagi pinjamlah kereta tu besar-besar sikit. Nah, marilah boleh niaga dalam online, dalam Facebook, dalam media sosial tu, orang beli produk awak. Alhamdulillah lah. Nah, kalau saya tanya tuan-tuan suka tak orang Melayu jadi kaya? Baguslah. Tuan-tuan suka tak orang Islam jadi seperti Abdul Rahman bin Auf? Oi, masjid dia boleh infak, surau dia boleh infak, anak yatim boleh jaga. Tapi jangan sombong ni dengan harta ni. Harta kedudukan ilmu. Ni Nabi sebut. Kau tak payah nak nasihat akulah. Nah, kau dah jaga kedua rakaat tu. Dah kaya ke belum? Geram pula aku tengok. Nah, orang nasihat jaga 2 rakaat, apa salahnya? Adalah satu orang hamba Allah ni, kosmetik baru ni. Nah, kita tak tahulah, mungkin dia ni nak cakap apa sebenarnya ke. Tapi pada pandangan Ustaz, bila orang dah nasihat macam tu, terima kasih, InsyaAllah. Nah, kan? InsyaAllah saya perbanyakkan lagi. Walaupun dia tak tutup aurat, walaupun jual produk-produk yang memalukan. Nah, secara umumnya, nah, joget, tayang habis, aurat-aurat habis, satu family habis. Nah, hilang sifat malu, hilang sifat perasaan kita kata hormat kepada sesama Muslim. Tak apalah, itu mungkin bahagian dia. Tapi ketika mana orang nasihat, ambil. Walaupun akak dah buat, akak tak buat, ambil. Macam orang pernah nasihat saya, tuan-tuan. Saya mengajar satu tempat di Kajang. Tak tahulah ada cerita dengan tuan-tuan sebelum. Sikit lagi masa tuan-tuan. Berapa? 7-4 minit lah. Nah, habis dah ni waktu syuruk ni. Saya mengajar satu tempat. Kitab ni lah. Tapi maghrib. Kalau subuh orang suka saya. Kalau maghrib, saya mengajar. Lepas yang syak tu ada seorang hamba Allah, orang Kedah. Dia datang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ustaz sihat nak? Oh gini. Ustaz, ada nak habak. Dia bukan kata nak habak, ada nak nasihat sikit. Dia kata, nah, kalau bahasa kita, dia nak tegok Ustaz sikit. Alhamdulillah ji, Ustaz minta maaf kalau kata Ustaz baca ayat Quran salah. Kita rendah tinggi lah. Kalau kata Ustaz baca hadis tu mungkin ada tak tepat, Ustaz minta maaf. Tak ada Ustaz. Masya Allah Ustaz, masa tu kuliah maghrib bukan kuliah subuh.
Nah, kuliah maghrib, Masya Allah Ustaz, Ustaz punya penyampaian Ustaz senang nak faham, jelas, kata dia. Oh okey, Alhamdulillah. Cuma apa Haji kata nak nasihat tadi? Tak ada apa Ustaz, cuma nak nasihat sikit ya. Kalau boleh lah Ustaz saya jenis meraihkan. Orang nak nasihat, orang nak tegur, saya jadi open. Nah, tapi benda tu betul lah. Jangan kau nasihat benda tu berapu-apu dengan kau pun mabuk ketum juga. Nah, saya okey je. Orang nasihat, orang tegur, Ustaz berhenti awal sikit lah Ustaz, contoh. Nah, sedangkan kita, alamak, kita bajet dah sampai sini dah. Malam tadi dah tengok kitab ni. Nah, ataupun pagi tadi dah tengok lah. Kalau kuliah maghrib pagi tadi lah. Kalau macam kitab ni dah tengok semalam dah. Malam tadi tengok sikit. Nah, saya je ni, dah mungkin kejap lagi sampai sini lah ni. Nah, beberapa minit ni mungkin habiskan nasihat kelima. Kita dah bajet dah. Ada orang cakap, Ustaz berhenti awal sikit Ustaz. Jangan lama-lama sangat Ustaz. Okey, saya rai. Tapi Haji ni, saya ada nasihat sikit Ustaz. Ya. Ustaz beritahulah kalau ada baca salah ke, mungkin tersilap ke, pencerahan Ustaz, beritahulah. Nah, tak apa, sama-sama kita belajar. Itu semua tip top Ustaz, dia kata. Tak ada masalah Ustaz. Cuma satu benda nak nasihat Ustaz. Kalau boleh lah Ustaz, ni maghrib. Kalau boleh, suara Ustaz tu slow sikit, kata dia. Dia beritahu. Kalau subuh orang suka, kebanyakannya dia kata, Ustaz Alhamdulillah tak mengantuk. Tapi maghrib, kenapa Ji? Tak ada apa Ustaz, saya pi belakang PA system, dia kata. Dia nasihat saya lah. Saya adjust turun nombor 5, tara tu juga suara Ustaz. Saya adjust turun nombor 4, tara tu juga. Patutlah Ustaz kata makin turun aku punya suara ni. Tapi tak Ustaz, saya adjust turun nombor 3, tara tu juga. Garu kepala saya Ustaz. Lepas Ustaz pun tanya, minta maaf lah, kalau kata kuat tu dia jadi macam mana, tak selesa ke? Tapi yang Ustaz tahu, kuat tu sekadar kita je dengar. Nah, bukan apa Ustaz, bila Ustaz suara Ustaz tu kuat, kami yang duk main sandak dekat dinding ni, bila Ustaz punya suara kuat sangat, kami susah nak lena. Kuang ajak betul. Hang main kuliah aku, hang nak tidur punya. Payah kata. Katanya senang ke? Jadi penceramah senang lah Ustaz. Belum tentu. Ustaz nak ngaji kitab ni. Bulan sekali lagi Ustaz datang. Sebab dia dah tegur dah. Ustaz pun kata, tengok muka surat 50. Aku cuba kontrol lah, hipokrit sikit. Dah orang dah tegur. Buka muka surat, dia datang lagi bulan berikutnya itu lepas Isyak. Ustaz, ya Allah Ustaz, macam bukan Ustaz Nazri lah, dia kata. Lain macam, baca pun slow, macam tak berapa dengar. Awak Ustaz, dia datang lagi. Rumah pun mati ke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak? Orang nasihat kita. Jadi bila orang tegur, ambil. Jadi benda tu nasihat yang betul lah. Jangan nasihat benda merapu-rapu walaupun kita dah buat. Jadi jangan sombong. Baru Allah Ta'ala pinjamkan kita sikit kekayaan. Habis. Dan terakhir kata dia dalam pengarang kitab, lalu aku terdetik aku terdetik ayat Al-Quran, iaitu firman Allah dalam surah Az-Zukhraf. Ayat 32, kata dia, nahnu qasamna baina umma'ishata'um fil hayatid dunya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan, mengurniakan ma'isyatahum, segala sumber-sumber kehidupan kamu di atas dunia. Allah yang bagi. Jangan duk bersesombong, saya lah kerja ni, kalau saya tak kerja mana ada dapat macam ni. Betul, kerja tu bagus lah akak, usaha ikhtiar akak, Alhamdulillah. Tapi belum tentu lagi akak boleh jadi kaya. Kaya pula kalau perbahasan ulama banyak, bukan kaya duit je, perangai, adab, akhlak, banyak lagi kak. Tapi tak apalah, kita cerita bab kaya lah. Sebab akak duduk bayangkan kaya, hati-hati, baru sikit Allah Ta'ala bagi pinjam kat akak.
Nah, jangan termasuk nanti dia akan ceritakan daripada golongan yang Allah Ta'ala berikan istidraj pada dia. Istidraj ni bahasa Melayu panggil apa? Wallahualam, Ustaz cakap pun tak tahu. Nah, dalam hadis sebut istidraj. Sebilangan tutup guru sebut pemua. Dia bagi kau kaya, dia bagi kau bisnes, dia bagi kau anak bini, dia bagi kau pangkat, bla 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 bla. Tapi semayang kau pun tidak, makin ahli maksiat. Di hujung hidup kau, Allah Ta'ala matikan kau dalam keadaan keburukan, su'ul khatimah. Ni bimbang ni. Niaga maju, ada anak cerdik pandai, semua-semua dah. Tapi semayang tak, tutup aurat pun tak, judi lagi, zina lagi, minum arak lagi. Tapi kalau dia niaga, orang kenal dia, memang kaya sungguh. Rumah dia, tak payah sebutlah kalau nama dia tu satu semua kawasan kenal. Masyhur pun masyhur. Nah, tetapi itulah namanya istidraj. Diberikan segala bentuk nikmat yang sementara, tetapi duk kekal dalam perbuatan maksiat. Kalau bertaubat is the best. You kekal dalam perbuatan maksiat, kata baginda Nabi SAW, istidraj itu diberikan di belakang hidupnya. Nanti Allah Ta'ala nak matikan dalam keadaan keburukan, wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan, di akhir kuliah kita pada pagi yang barakah ni, tuan-tuan ambil, bila mana kita mengaji ni cukup dah tuan-tuan. Cukup apa? Kita untuk beramal. Nah, antara perbuatan yang kita faham, antara ilmu yang kita reti, kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, Ustaz sebut tadi, jangan mengumpat, jangan buka aib orang. Kalau salah, pi bagi tahu dekat dia, nasihat dekat dia. Dan juga kata dia dekat sini, antara orang yang mula datang benda macam ni, antaranya datang perasaan hasad daripada perebutan harta, daripada pangkat atau kemasyhuran, dan juga ilmu. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang terakhir, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, aku bagi kau pinjam sikit. Okey, mana kau punya kekayaan tu, sekelumit aku bagi pada kau. Nah, anytime aku boleh tarik tu tak kira. Banjir ni dah banjir ni semalam saya tengok pagi tadi. Tadi ke semalam? Malam tadi kot kalau tak silap, di bukit apa, Bentung habis. Banjir sebesar-besar, kereta pun bergerak. Tuan-tuan balik lagi tengok. Nah, mungkin keluar news pagi ni. Nah, katanya janda baik terputus tanah runtuh. Ni pagi ni, baru ni. Nah, semalam tadi saya tengok kot. Nah, pukul 12 lebih ke pukul 1. Nah, janda baik putus jalan. Maksudnya tanah runtuh, orang penduduk kawasan mungkinlah tak boleh nak pergi mari, tak boleh. Ni pagi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang anytime Allah Ta'ala boleh ambil. Nah, bukan kita minta, suruh beringat kat kita. Bukan kita kata orang buat, ustaz mana ada orang buat maksiat lah, jangan. Nah, maknanya Allah Ta'ala besar. Betul lah ustaz, sekelip mata Allah Ta'ala boleh ambil ustaz. Tak kira lah mungkin matikan kita ke, dengan banjir ke, dengan rumah terbakar. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Nanti insyaAllah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Maka aku pun faham bahawasanya segala nikmat itu adalah sementara daripada Allah. Nantilah ada rezeki nanti kita sambung. Cuma tuan-tuan, insyaAllah bermula kita Disember ni lah, okay? Disember ni akhir lah, bulan 12 ni, okay? Sehinggalah sepanjang semampu kita punya slot ni, kitab Ayyuhal Walad ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, okay? Kita tukarkan di surau Al-Aziz ni. Biasa Ahad minggu keempat kuliah subuh. Jadi ada beberapa faktor baru-baru ni Ustaz bincang dengan pihak pengurusan surau. Ustaz minta jasa baik sekiranya ada rezeki tukarkan ke sebelah malam. Sebab kadang-kadang pagi ni tuan-tuan, subuh ni kalut sikit pagi ni. Nah, kadang-kadang rushing. Nah, ada kuliah, lepas ni ada kuliah duha pula. Nah, jadi rushing sikit. Jadi Ustaz minta jasa baik daripada pihak surau, cuba tengok ada tak mana-mana yang boleh kekosongan. Jadi insya-Allah bermula Disember, panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, Rabu minggu ketiga kalau tak silap, kuliah maghrib. Okey, nanti ada rezeki, nanti kita bagi tahu balik, dan mungkin ada banner lah pemakluman nanti insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kita mungkinlah orang kata dah tak berjumpa dalam slot subuh kita. Nah, mungkin tuan-tuan dah setting dah waktu tuan-tuan. Ustaz Nazim ni nak datang ni, dah mungkin dah. Jadi
kita tukarkan insya-Allah Disember, iaitulah pergi kepada KM kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Baik tuan-tuan, nanti kita sambung lagi. Mohon maaf baik daripada Allah, salah dan silap daripada Ustaz. Ada rezeki nanti kita ketemu lagi pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sayyidina wa la tanfusna wa